uh, dalam live di Facebook Aman Palestin Sabah. Okey. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setinggi-tinggi kesyukuran, dan insya-Allah mudah-mudahan dengan rasa syukur yang kita ada itu Allah akan tambahkan nikmat di hari-hari yang mendatang insya-Allah. Kerana dengan bersyukur itulah sebenarnya Allah akan tambahkan nikmat insya-Allah. Jadi untuk hari ini Aman Palestin Sabah akan meneruskan program-program live. Kalau sebelum-sebelum ni kita buat tazkirah Jumaat dan juga program-program perkongsian berkaitan dengan Palestin, Yaman dan sebagainya. Tapi berbeza sikit pada malam ini, kerana pada malam ini kita akan berkongsi. Saya pun tidak tahu kenapa boleh gelap pula wajah saya ni kan, padahal tadi terang je. Jadi kita akan berkongsi berkaitan dengan, ataupun kita akan belajar bahasa syurga, belajar bahasa Al-Quran, yang insya-Allah mudah-mudahan setiap pembelajaran ini Allah akan berikan ataupun ganjarkan pahala untuk kita insya-Allah. Ini adalah program hujung minggu. Sebenarnya saya live di Facebook Aman Palestin Sabah, tapi saya on juga di Facebook personal saya. Jadi mungkin nanti tidak akan nampaklah slide kita punya tetamu. Jadi mungkin boleh ke Facebook Aman Palestin Sabah untuk kita belajar bahasa Arab dengan tetamu ataupun dengan ustaz setiap minggu yang akan bersama kita di Facebook Aman Palestin. Jadi sebelum saya menjemput beliau masuk, saya ingin memperkenalkan beliau sebenarnya. Sedikit latar belakanglah. Sebelum ni ataupun orang kata Aman Palestin mula kenal beliau ni semenjak beliau ditawarkan ataupun kami minta tolong untuk beliau menjadi penterjemah Aman Palestin, sebab beliau belajar di USIM pada masa itu dan beliau sebenarnya sangat aktif dengan program-program atau pertandingan debat bahasa Arab, dan beliau pernah menjadi pendebat terbaik dan beliau sambung master juga, dan beliau mendapat anugerah diraja, orang kata orang hebat lah. Dan sekarang alhamdulillah beliau melanjutkan pelajaran ke peringkat PhD, sudah berkahwin, dikurniakan seorang cahaya mata, dan insya-Allah akan ada seterusnya dan seterusnya. Dan asal Rana, bukan asal Kundasan. Biasalah kalau orang kata orang Kundasan ni orang-orang yang bersopan, yang maksudnya tinggi tata susila dia, akhlak dia. Sebab antara kajian lah yang pernah saya ikuti untuk mengetahui salah satu yang akan membentuk karakter manusia ni adalah faktor suhu. Jadi kalau dibandingkan karakter manusia yang tinggal di tepi laut dan juga yang tinggal di tengah-tengah di tengah-tengah pedalaman ataupun di tengah-tengah yang diliputi dengan banyak pokok-pokok, kawasan yang sejuk dan sebagainya seperti Kundasan, jauh berbeza dari segi bahasa, dari segi intonasi suara dan sebagainya. Dan beliau sebenarnya asal Kundasan dan sangat-sangat penuh dengan sopan santun. Okey. Jadi yang saya maksudkan adalah Ustaz Taqiyuddin yang akan bersama kita pada malam ni. Jadi oleh itu saya menjemput beliau ke pentas maya kita untuk memulakan program belajar bahasa Arab. Jadi oleh itu saya jemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustaz Taqiyuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Jumriyati. Sebelum tu saya punya suara ni keluar juga kan? Takut macam saya bercakap. Alhamdulillah sangat jelas depan. Okey. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasihlah kepada Puan Jumriyati, pengurusi majlis program kita pada malam ini. Saya sudah kira macam agak lama lah juga kan kenal dengan Puan Jumriyati, ataupun kami lebih mesra panggil Puan Jumriyati sebagai Kak Jum lah. So mungkin dalam perkongsian malam ni saya lebih selesa untuk address Puan Jumriyati sebagai Kak Jum lah, supaya lancar sikit lah idea untuk berkongsi tu kan. Kalau tidak nanti balik-balik terstuck bahagian Puan Jumriyati tu. Okey Kak. Kemudian Masya Allah, tabarakallah.
Oke Kak. Pengenalan daripada kakak tadi itu, Masya Allah, mudah-mudahan itu satu doalah daripada kakak sebagai salah seorang aktivis yang sangat-sangat aktif di dalam Aman Palestin bersama dengan tim Aman Palestin Sabah. Saya banyak berkenalan dengan Aman Palestin Sabah lah, dan saya boleh katakan saya bersaksi yang Aman Palestin Sabah sangat banyak memberikan sumbangan, bukan saja dari sudut keuangan tetapi juga dari sudut menghidupkan semangat untuk umat Islam ini cakna kepada keadaan orang Islam di sekeliling, khususnya rakyat Palestin di Syria dan sebagainya lah. Dan itu antara yang saya dapat daripada Aman Palestin, alhamdulillah. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Aman Palestin kerana masih lagi memberikan saya peluang untuk bekerja sama dengan Aman Palestin. Kalau dulu bertugas sebagai juru bahasa, menterjemahkan apa-apa yang dikatakan oleh Imam Palestin. Kali ini dijemput sekali lagi, Masya Allah, jodoh masih panjang lagi dengan Aman Palestin, untuk berkongsi pula di dalam satu perkongsian yang santai pada malam ini, yang berkisar tentang kita belajar bahasa Arab dengan perbualan harian, insyaAllah. So mudah-mudahan dengan pembelajaran kita itu dia akan menambah orang kata minat untuk kita belajar bahasa Arab itu sendiri sebagai bahasa agama kita, dan akhirnya kita boleh menghayati agama, insyaAllah. So mungkin perlulah untuk saya bagi sedikit pengenalan kan Kak, berkenaan dengan bagaimana perkongsian kita. Kalau mungkin ini adalah perkongsian yang pertama, dan insya Allah kita akan cuba usahakan supaya akan ada perkongsian yang seterusnya, supaya kita punya pembelajaran santai ini dia tidak berhenti di sini saja kan, insya Allah. Jadi persoalan pertama tu adalah kenapa kita belajar bahasa Arab. Ini adalah tentang agama. Kak Ajum sebut bahasa Arab adalah bahasa syurga macam tu kan. Jadi biasanya kaum muslimin dan muslimat, orang-orang Islam ini dia belajar bahasa Arab untuk tujuan keagamaan. Mudah-mudahan dia dapat dekatkan diri kepada Allah melalui kefahaman dia tentang bahasa Arab itu. Kemudian kita ada tujuan yang kedua, yaitu bahasa Arab sebagai alat komunikasi. Jadi untuk belajar bahasa Arab sebagai alat komunikasi ini, inilah platform yang kita ada pada malam ini untuk kita maksimumkan bahasa Arab itu sebagai alat komunikasi, dan kita belajar macam mana kita dapat menggunakan bahasa Arab itu untuk kita belajar. Ada banyak sebenarnya, tapi yang pertama sekali, yang paling penting adalah dia kena bermula dengan diri kita. Okay? So kita kena cipta di dalam diri kita rasa seronok dan minat untuk belajar bahasa Arab. Macam mana cara dia? Dengan kita bermain dengan bahasa itu. Dan bermain dengan bahasa itu dalam konteks perkongsian kita ini adalah dengan kita belajar bertutur. Macam tu. Jadi macam sekarang nih saya dengan Kak Jom, contohnya kami seronok untuk berbual macam tu kan. Even sebelum streaming ni pun kami sudah berbual. Nasib admin ingatkan kami supaya okay, kita boleh mula lah ni kan. Dia bilang macam tu kan. So kami seronok untuk berbual. Sebab apa? Sebab kita gunakan bahasa ini sebagai alat berkomunikasi dan kita bermain dengan bahasa tu. Jadi mudah-mudahan dengan inisiatif ini kita boleh dapat cara untuk kita bermain menggunakan bahasa Arab itu untuk bertutur, dan kita tidaklah orang kata masih terperuk di dalam stigma bahasa Arab itu susah macam tu. Okay? Dan yang kedua, bila kita mau belajar bahasa Arab ini, yang paling penting adalah kita kena jelaslah apa tujuan kita belajar bahasa Arab. Semakin jelas tujuan kita belajar bahasa Arab, semakin cerahlah peluang untuk kita berjaya belajar. Jadi contoh yang kita boleh tengok ni, kalau kita tengok
ramai atlet-atlet antarabangsa contohnya yang boleh berbahasa dalam banyak bahasa. Contohnya Khabib Nurmagomedov daripada Rusia tu kan, dia bukan saja boleh berbahasa Dagestan, itu bahasa kampung dia, kemudian bahasa Rusia tu sendiri, kemudian dia boleh berbahasa Inggris dan dia boleh berbahasa Arab. Dia ada 4 bahasa. Kenapa dia boleh berbahasa Inggris? Sebab dia mau berkomunikasi dan dia mau sampaikan apa yang ada di dalam hati dia bila dia ikut sukan MMA tu. Dan begitu juga dengan atlet-atlet yang lain. So saya bagi contoh tujuan orang belajar bahasa tu akan menyebabkan dia terdorong, ada dorongan yang kuat untuk dia belajar. Jadi kita perlu dapatkan tujuan yang jelas. Jadi itulah insya-Allah yang kita harapkan kita perolehi dalam kelas pada malam ini. Okey, mungkin terlampau panjang pula dia punya mukaddimah ni. Okey, jadi tanpa membuang masa lagi, okey, saya akan mulakan kita punya perkongsian pertama kita pada malam ini untuk kita belajar bahasa Arab. Okey, jadi mungkin dalam perkongsian ni kita akan buat sesantai yang mungkin dan paling best lah kalau macam ada yang boleh join kami di dalam perkongsian ini dan sudah pastinya saya dengan Kak Jum akan berbual-bual di sinilah dan mudah-mudahan perbualan ini perkongsian ini dia akan memberikan manfaat kepada hadirin dan hadirat yang turut sama mengikuti live streaming pada malam ini. Okey, so saya share lah screen . Alamak, ini pula keluarkan. Sorry ya. Tadi saya berhabisan mau tes. Kenapa saya padam tu kejap di mana sudah saya letak tadi tu? Kejap saya jadi dulu balik. pada sahabat-sahabat yang mengikuti di Facebook bersama saya untuk nampak lebih jelas ada screen ada ni apa slide yang disediakan oleh penceramah boleh ke Facebook Aman Palestin Sabah. Okay, so saya share baliklah. Tadi tersilap screen pula tu. Okay, so rasanya ini yang betul lah. Okay, so saya rasa boleh nampakkan. Okay, so pada kali ini kita akan belajar bersama-sama perbualan harian berkaitan dengan pelancongan. Ini pun sebenarnya cadangan daripada Aman Palestin juga kan Kak? Kak macam mana Kak? Kak boleh dapat idea untuk pelancongan ni Kak? Sebab sekarang ni semua orang inginkan refresh diri dengan pergi melancong. Sempena kerajaan membuka sempadan negeri kan. Jadi kita pun ambil peluang ini sambil orang berseronok untuk melancong, masa inilah juga ada orang boleh berseronok untuk belajar bahasa syurga insya-Allah. Insya-Allah. So sambil melancong tu nampak Gunung Kinabalu, terbayang-bayanglah mungkin kelas bahasa Arab kita di sini kan. Apa yang saya belajar semalam tu macam ni untuk saya gunakan dalam konteks ini contohnya. So dalam kelas ini kelas lah pula Kak kan. Dalam perkongsian kita malam ini 3 perkara utama yang kita akan belajar bersamalah. In fact apa yang kita akan belajar sepanjang perkongsian ataupun siri-siri yang akan datang adalah berkenaan dengan 3 perkara ini. Yang pertama kita akan belajar tentang kosakata yang kerap digunakan dalam konteks perlancongan lah pada malam ni. Kemudian kita akan belajar apa ungkapan mudah yang boleh digunakan. Sebab kalau kita just belajar perkataan, kita tidak gunakan perkataan itu dalam bentuk ungkapan mudah, dia tidak jadi. So kita kena belajar ungkapan mudah itu juga. Dan kemudian kita akan belajar pula macam mana teknik untuk kita kembangkan kosakata yang kita sudah belajar, kemudian ungkapan mudah yang kita sudah belajar supaya dia tidak jumud begitu, tapi kita boleh kembangkan konteks macam mana kita boleh kembangkan yang itu, dan kita akan bersama-sama dengan Kak Jum lah. Mungkin Kak Jum boleh bagi idea contohnya penggunaan kan. Okay. So kita pergi kepada perkataan yang pertama. Ini adalah kata sapaan yang secara maknanya dia boleh memberikan maksud maaf. Okay, bila kita katakan bila kita mau kita sebut min fadlik ataupun lau samah. So min fadlik
dan juga lau samaht. Oke. Dua frasa ini kita gunakan untuk kita kata kita pun pertanyaan itu dengan sapaan. Sebab itu lebih lembut lah kan. Tidaklah nanti bila kita bilang mau cari bas, bas mana bas? Dia jadi macam lagi kasar pula di situ kan. Jadi kita gunakan kata sapaan min fadlik ataupun excuse me. Macam tu. Mungkin Kak Jum ada mau tambah ataupun mau tanya di sini berkenaan dengan kata sapaan ataupun macam mana Kak? Oke, boleh teruskan. So maksudnya kalau dalam bahasa Arab sebelum kita bertanya sesuatu kita mesti cakap min fadlik. Begitu kan? Kita digalakkan lah. Betul, sebab dia lebih polite. Macam maaf, boleh saya tahu di mana stesen bas? So maaf yang tu kita bilang min fadlik ataupun lau samaht. Macam tu. Kalau macam kita mau kita mau beli air contohnya dan kita mau tanyalah maaf boleh saya dapatkan ini? So kita guna lau samaht ataupun min fadlik. Oke, so itu dua ungkapan yang kita boleh gunakan untuk bila kita mau gunakan like approach lah yang lebih lembut. Macam min fadlik, boleh saya dapatkan surat kabar ataupun lau samaht, boleh saya sewa kereta, macam tu. So excuse me. Contoh macam itulah. Lau samaht, boleh semaknanya lalulah. So ini ungkapan yang pertama. Seterusnya kita ada ungkapan bila kita mau tanya tentang bas. Bas perlancongan ada. So kita akan gunakan hal yujad utubis as-siyahah. Hal yujad utubis bas as-siyahah, persiaran ataupun perlancongan. Jadi kita boleh gunakan ayat ini untuk kita bertanya tentang keberadaan bas. Di mana bas? Ataupun jadi, bas ada ataupun tidak ada. Kalau guna persoalan ini, kalau guna persoalan ini kena cakaplah dulu kan. Lau sama hal betul. Begitu? Betul Kak. Betul. Betul. So dia akan jadi lebih polite. So kalau kita mau lebih polite, lau samah ataupun min fadlik, hal yujad, adakah terdapat bas perlancongan ataupun bas persiaran? Kita boleh katakan macam itulah. Jadi kalau perasan kalau kakak baca, contohlah kakak baca min fadlik hal yujad, tidak bolehkah hal yujadu terus? Mesti hal yujad. Hal yujad. Kalau orang Arab ni dia akan matikan huruf akhir. So dia akan jadi macam lebih, orang bilang dia lebih lebih natural lah. Lebih natural. Macam kita kan, kita kalau KITA, kalau baku dia tu kita. Tapi kalau kita ni kita. Begitulah dia jadi macam, kalau kita sebut kita, dia akan jadi lebih baku tapi tidak natural dan tidak macam macam mana kalau kita bercakap dengan orang dia rasa macam awkward sikit. So kalau kita guna hal yujad, dia akan jadi lebih, orang bilang natural lah, dan lebih mendekati kebiasaan orang Arab. Dia matikan baris belakang tu.
Jadi saya ulang ya, saya ulang. Hmm. Min fadlik Boleh Kak, boleh. hal yujad utubis siyahah. Betul. Betul Kak. So kita Jadi gabungkan maksudnya tadi yang kita minta belajar. maaf. Min fad. Jadi maksudnya minta maaf, bas persiaran ada, begitu? Betul. Bas persiaran ada. Betul. Kemudian untuk kita kembangkan, di sini kita boleh gunakan, kalau perasan saya ada letakkan yujad tu warna merah. Itu adalah kata kerja lah dalam bahasa Arab. So kita boleh gunakan ungkapan ini untuk tujuan yang pelbagai. Dia bukan bas saja sebenarnya. Kita boleh bilang tiket ada, ataupun minuman ada, makanan ada. So hal yujad makanan, contoh kalau kita belum belajar bahasa Arab untuk makanan kan, hal yujad makanan, makanan ada, hal yujad minuman, minuman ada, macam itulah. Itu cara kita bermain-main pula dengan apa namanya, ungkapan hal yujad di situ. Oke. Paham. Paham. Oke, jadi ini untuk ungkapan yang kedua. Oke, sekarang kita pergi kepada ungkapan yang ketiga lah. Nanti kalau macam sudah mau habis masa nih Kak, bagi tahu lah Kak, sebab macam saya pun tidak boleh. berapa perasaan pula. Oke. Boleh. Hari ini program yang pertama, so mungkin ada banyaklah mungkin kesalahan sana sini, tapi lepas ni kita akan perbaikilah. Even saya punya slide ni pun macam dal pula ni, tahu Kak? Ada beberapa ranting pokok saja di sini, itu pun macam bukan pokok kan. Oke, nanti kita perbaiki lagi. Oke, so ungkapan yang ketiga, bolehkah saya ambil gambar di sini? Oke, dia agak panjang sikit, tapi sebenarnya kita boleh pelbagaikan lah. Hal yumkinuni, oke, bolehkah saya? Hal yumkinuni ini maksud dia bolehkah saya? An al-taqita, untuk saya mengambil. Al-taqita ni mengambil. Surati, gambar saya, huna, di sini. So yang bertanda merah, perkataan yang bertanda merah itu, berwarna merah, itu adalah kata kerja yang kita boleh gunakan untuk konteks yang pelbagai. So hal yumkinuni di sini nih, hal yumkinuni kita boleh gunakan juga untuk konteks yang pelbagai. Dia bukan sahaja hal yumkinuni, bolehkah saya an altaqita, untuk saya ambil surati, gambar saya, huna, di sini. Kita boleh buat yang lain. Contoh, hal yumkinuni, bolehkah saya an ajlis, untuk saya duduk. So itu kata kerja yang kita boleh tambahlah. Cuma apa yang kita mau belajar pada malam ini untuk ungkapan ini, yang kita boleh manfaatkan adalah selain daripada ungkapan penuh ni, adalah kita boleh manfaatkan pada frasa hal yumkinuni, bolehkah saya. So kalau macam kita melancong pergi mana-mana, ungkapan bolehkah saya ni memang penting. Bolehkah saya minum? So hal yumkinuni, minum, bolehkah saya minum? Hal yumkinuni, duduk, bolehkah saya duduk? Jadi dengan kita dapatkan, kita hafal hal yumkinuni, jadi kita bolehlah gunakan dalam konteks yang pelbagai. Mungkin kakak mau cuba sebut ataupun macam mana Kak? Boleh kakak sebut? Boleh. Min fadlik, kan mesti cakap tu kan? Min fadlik hal yumkinuni an altaqita surati hana. Betul Kak? Bukan hana tu Kak, huna. Saya tersilap, typo pula di situ. Dia huna. Saya kejap, saya perbaiki ya. Boleh pula jadi hana di situ kan. Dia huna. Oke, so dia huna di situ. Oke, kakak ulang balik.
Boleh Kak, boleh. min fadlik hal yumkinuni an altaqita surati huna. Ngam Kak, ngam. Jadi kita boleh gunakan min fadlik ataupun lau samaht supaya dia lebih polite dan kita gunakan ayat tuh. Macam tuh. Oke. Masa kita masih cukup kan nih Kak? Macam 9.32 sudah pula tahu. Teruskan, masih. Oke Kak. Masih. Oke, seterusnya kita beralih kepada ayat yang keempat, ungkapan yang keempat. Bolehkah awak ambilkan gambar saya? Oke, tadi bolehkah saya ambil gambar saya di sini? Kan? Sekarang kita ubah awak pula. So, apa yang berubah di situ? Hal yumkinuka, kejap masih pula sama Hana di situ kan? Nampak betul kena copy paste Kak? Hal yumkinuka antal taqita surati huna. Hal yumkinuka ni agak-agak apa maksudnya Kak? Nih, bolehkah saya? Oke, yang tadi kita belajar bolehkah saya, sekarang ni dia berubah ka. Tadi yumkin ni kan? Bolehkah kamu? Betul. Antal taqita untuk awak ambil untuk awak tangkap ataupun ambil. Taltaqita. Surati, gambar saya huna. Jadi dalam konteks ini kita belajar selain daripada ungkapan ini, kita belajar juga tentang penggunaan saya dan awak. Jadi sebenarnya untuk kita belajar saya dan awak ini, saya rasa nanti untuk perkongsian yang akan datang saya akan buat lebih proper supaya dia lebih berfokus lah. Sebab malam ni sebenarnya kita just mau fokus tentang macam mana cara kita mau gunakan ungkapan itu dalam konteks yang pelbagai, menggunakan satu ayat yang sama. Tapi di sini dia just berubah satu lah. Yumkinuni tadi, yang ini yumkinuni dia jadi yumkinuka. Oke, kakak baca ya. Boleh Kak, boleh. Lau sama hal yumkinuka an taltaqita surati huna. Betul Kak. Maaf, excuse boleh me. Boleh sudah pergi Mekah ni kan? Macam mana tuh Kak? Boleh sudah kakak melancong pergi Mekah? Ya boleh sudah nih Kak. Kakak minta gambar di setiap penjuru pun boleh sudah kalau begitu tuh. Silap-silap kakak punya gambar ada dalam semua tempat di Masjidil Haram, insya-Allah. Sebab jadi itulah kelebihan bila kita dapat kuasai ayat ini saja sebenarnya, kita boleh dapat banyak benda. Contoh macam-macam kakak bilang tadi lah. Bila kita mau ambil gambar, kita boleh minta tolong orang. Pergi mana-mana just berbekalkan ayat ini, kan? Betul. Jadi sebenarnya bila kita bercakap pasal bermain dengan bahasa ini, dia tidak semestinya kita kena betul-betul banyak benda yang kita kena belajar dan ambil masa yang panjang, tidak. Dia depends on kita mau apa sebenarnya. Kalau mau ambil gambar, ayat ini sudah cukup sebenarnya. Kan? Jadi kalau mau ambil gambar Gunung Kinabalu, balik-balik Gunung Kinabalu Kak. Jadi tiba-tiba ada orang Arab sejak di Kundasang tuh, bolehlah minta bantuan. Hal yumkinuka lau samaht hal yumkinuka an taltaqita surati huna. Contoh macam tuh. Jadi berderetlah gambar kita di mana-mana. Ada di Kundasang, ada di Semporna contohnya kan. Ataupun di negara Arab tuh kita boleh bawa pergi Mekah, pergi Madinah, di tempat-tempat yang bersejarah, di tempat-tempat yang mempunyai nilai sejarah yang sangat-sangat rare di situ kan. So kita boleh guna ayat ini untuk kita abadikan keberadaan kita di tempat itu. Kemudian yang ayat tadi itu hal yumkinuni an altaqita surati huna, itu kita minta izin dengan dia. Jadi kita ada tools di sini Kak. First kita tirik dia dulu.
boleh ataupun tidak saya ambil gambar di sini. Kalau dia bilang boleh, baru kita berpindah ke ayat seterusnya. Bolehkah awak tolong ambil saya gambar saya di sini? Kan? Tapi Jadi kalau contoh lah, ah, orang yang sama, ayat berbeza mesti kita mulakan juga lau sama. Maksudnya tadi kan lau sama, boleh saya ambil gambar di sini. Lepas itu dia kata boleh, ah, saya ulang lagi. Lau sama, boleh kamu tolong ambil gambar saya. Begitukah? ah, Kena terus ada perkataan maaf tuh. dia yang sapaan tuh kita just mau intro Kak. Kita just mau masuk dalam conversation. Oh, oke. Once kita sudah involved in conversation, sudah start bercakap dengan dia, tidak perlu sudahlah lau sama. Oh, Macam tu. Jadi dua ayat yang kita belajar nih, hal yumkinuni an altaqita surati huna dengan hal yumkinuka an taltaqita surati huna. Inilah orang bilang tools wajib untuk kita hafal. Pergi negara Arab supaya kita boleh tahu di mana tempat yang kita boleh bergambar, kemudian kita boleh terus minta tolong orang yang benarkan kita itu ambil gambar kita. Jadi barulah kita berada di negara Arab berserta dengan kesan kita ada di situ kan. Ada gambar kita belakang, contoh bagi Mesir betul. ada piramid kan. Begitulah untuk kita melancong. Kemudian ini pun ayat yang seterusnya yang kita boleh gunakan adalah saya ataupun kami mahu melihat. So itu kita gunakan uridu an usyahida. Itu saya mahu, uridu tu saya mahu. Uridu an usyahida, saya mahu melihat Jabal Gunung Kinabalu. Saya mahu melihat Gunung Kinabalu. Okey, yang di bawah tu nuridu an nusyahida Jabal Kinabalu. Saya mahu melihat Gunung Kinabalu. Jadi kami mahu melihat Gunung Kinabalu. Jadi ayat di atas tu uridu saya, nuridu kami. Tapi kita gunakan untuk kita katakan saya ataupun kami mahu melihat Gunung Kinabalu. Jadi kata kerja yang berwarna merah ni uridu an usyahid ni pun kita boleh gunakan dalam konteks yang pelbagai. Mungkin kakak boleh bagi contoh penggunaan uridu tu berdasarkan apa yang kita sudah belajar ayat sebelum ni Kak. Rasa macam mana kita boleh buat tu Kak? Uridu an, saya mahu. Kita boleh gabungkan dengan ayat tadi. Contoh ayat inilah. Macam mana cara kita mau buat ayat baru? Uridu an tu, kemudian kita mau gabungkan dengan ayat sebelum ni. Yang ni. An uridu an taqita zurati huna. Betul. Uridu, saya mahu antal taqita, awak tangkap surati, gambar saya huna di sini. Jadi bunyi dia tadi hal yumkinuka tu bolehkah awak? Tapi sekarang dia jadi saya mahu, dia macam ada bunyi-bunyi paksaan lah sikit di situ kan. Uridu, saya mahu an taltaqita, awak ambil gambar, awak tangkap taltaqita surati, gambar saya di sini. Jadi begitulah cara kita kembangkan ayat-ayat yang kita belajar nih. Oke, kalau orang tanya, kamu mau ke Kundasang melancong, ataupun orang tanya apa tempat pelancongan yang menarik di Sabah? Contoh orang tanya, jadi kita terus jawab saja Jabal Kinabalu, begitu? Boleh Kak, boleh. Macam tu pun boleh. Jadi bahasa ni Kak, kalau kita tengok bahasa ni dia sangat-sangat dinamik. Dia tidak semestinya kita perlu ada ayat panjang depan supaya orang faham. Even bukan setakat kita sebut Jabal Kinabalu, kita tunjuk gambar Gunung Kinabalu pun dia boleh faham. Jadi selagi komunikasi itu boleh difahami, even kita guna perkataan Jabal Kinabalu sahaja, itu pun sudah lebih daripada cukup. Sebab kita punya tujuan untuk gunakan bahasa ni sebagai alat komunikasi kan. Jadi boleh Kak, tidak masalah. Oke. Lagi satu yang kita boleh gunakan contoh dia,
tadi kita tengok uridu an usyahida Jabal Kinabalu kan? Lepas tu Kak Jom dia sudah bagi contoh uridu, contoh mempelbagaikan penggunaan dia jadi uridu an taltaqita surati huna. Jadi contoh yang kita boleh buat lagi Kak, yang kita boleh buat adalah kita ambil hal yumkinuni itu. Hal yumkinuni, bolehkah saya, kita gabungkan pula dengan usyahida. Hal yumkinuni an, bolehkah saya, macam ni kan? Hal yumkinuni an, bolehkah saya, kita gabungkan dengan usyahida Jabal Kinabalu. Bolehkah saya tengok Gunung Kinabalu? Jadi dengan ayat-ayat mudah macam ni pun kita boleh buat ayat yang lebih banyak. Yang penting kita kena kreatif lah, kan? Jadi itu yang saya maksudkan, kita boleh berseronok, bermain dengan bahasa ini dengan cara kita pelbagaikan cara kita menggunakan bahasa itu. Dan sudah tentulah kita berseronok nih sebab kita punya tujuan, contohnya dalam konteks pada malam ini kita belajar bahasa ini untuk dapatkan kosakata dan ungkapan melancong. So kalau kita seronok untuk melancong, sudah tentu kita akan seronok untuk belajar ungkapan-ungkapan kosakata penting ketika kita melancong. Begitulah. Betul. Dan paling sebenarnya seronok, orang sekarang ni tidak sabar untuk ke Mekah dan juga ke Madinah. Betul. Dan permulaan sebenarnya sangat menarik. Betul. Untuk persediaan itu, insya-Allah. Betul. Paling penting kalau begitu Kak, yang inilah ayat hal yumkinuni an altaqita surati huna. Dengan hal yumkinuka an altaqita surati huna Kak kan? Ini ayat paling penting dan wajib paham, hafal malam ini. InsyaAllah Kak, boleh Kak. Saya rasa untuk malam ni mungkin di sini okey sudah nih Kak kan? Iya, betul. Jadi saya pergi kepada kesimpulan lah Kak kan? Ada beberapa lagi, terus kita pergi kesimpulan lah. So malam ni Alhamdulillah, apa yang kita target untuk sebagai permulaan, kira warming up lah program kita malam ni. Penutup dia, biasalah kita buat refleksi apa kosakata yang telah kita belajar malam ni. Tadi Kak Jom banyak, Kak Jom sudah belajar dan sudah dapat bina ayat itu menggunakan kreativiti yang tersendiri. Tadi saya just bagi ayat awal, ayat mudah lau samah ataupun min fadlik. Kak Jom dia boleh apply pada ungkapan mudah dan seterusnya dia boleh menguasai teknik mempelbagaikan konteks penggunaan kosakata. Okay, jadi itulah antara tujuan utama perkongsian kita berkenaan dengan belajar bahasa Arab untuk tujuan perbualan harian. Okay, jadi saya stop sharing lah Kak kan? Boleh. Okay, jadi mungkin saya serahkan semula kepada Kak Jom untuk meneruskan program kita lah. Alhamdulillah, itu adalah permulaan kita belajar bahasa Arab. Dan untuk makluman sebenarnya anda semua, ini adalah hari pertama kita belajar, kita buat hari Sabtu malam Ahad. Tapi bermula minggu hadapan dan minggu-minggu seterusnya, kita akan bermula ataupun pembelajaran kita ni kita akan tukar tarikh dan juga tukar hari. Pergi hari Ahad malam, jam 9 malam. Jadi sebab ialah Ustaz kita pun, dia pun ada orang kata sambung belajar dengan ada keluarga. So kita memahami. Jadi mudah-mudahan kita terus bersama di Facebook Aman Palestin untuk sama-sama belajar bahasa syurga. Dan saya tahu sebenarnya sekarang ni bila kita sudah boleh rentas negeri, satu kegembiraan. Orang kata yang membuat-buat yang selama ni kita terkurung, sekarang sudah boleh lepas. Tapi mudah-mudahan dengan SOP, dengan kita semua sudah divaksin, dan sekarang ni sudah ada rombongan-rombongan umrah. Dan inilah sebenarnya ayat-ayat yang kita boleh gunakan. Sebab kalau kita nampak rombongan umrah pun yang pergi bukan boleh ramai, kan? Hanya beberapa orang. Dan keadaan di Mekah pun dengan penuh SOP. Jadi mudah-mudahan
pembelajaran asas sebenarnya ini sebenarnya, walaupun kita nampak macam sikit je, tapi sebenarnya bila kita olah ayat tu boleh jadi banyak, boleh jadi 10 ayat, boleh jadi 15 ayat. Kita boleh ubah. Dan ini adalah permulaan. Saya rasa saya pun seronok belajar bahasa ni, bahasa Arab ni yang hari ni, sebab sangat mudah untuk dipahami, sangat mudah untuk di-apply. Dan mudah-mudahan yang bersama di Facebook Aman Palestin, di Facebook saya sebenarnya, saya live di Facebook Aman Palestin Sabah. Jadi saya ingin mengajak anda untuk bermula minggu hadapan untuk belajar, sama-sama belajar bahasa Arab. Kita ke Facebook Aman Palestin Sabah, insya-Allah. Jadi saya sebenarnya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Taki kena memberi ruang ataupun masa pada malam ini untuk kita sama-sama belajar. Jadi sebenarnya para sahabat semua, sayang kalau kita tidak gunakan masa yang kita ada ni untuk belajar. Sebab apa? Benda ni percuma. Dan yang kedua, orang yang mengajar kita ni adalah orang yang bertauliah. Maksudnya dia memang mengambil penyelidikan benda ni. Dia belajar benda ni daripada sekolah menengah, masuk ke ijazah, masuk ke master, dan dia buat penyelidikan berkaitan dengan bahasa Arab dan juga bahasa dusun. Dan sekarang beliau melanjutkan pembelajaran peringkat PhD. Dan beliau pernah menjadi penterjemah bukan sahaja imam-imam Palestin, tapi tetamu-tetamu Arab. Jadi ini adalah peluang kita untuk menimba ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ni sebenarnya kita boleh aplikasikan, dan mudah-mudahan inilah pemula, mudah-mudahan Allah mendengar doa-doa kita agar Allah jemput kita datang ke Mekah dan juga ke Madinah. Ini adalah permulaan, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah jemput sebelum orang kata kita menutup mata untuk selama-lamanya. Allah izinkan untuk kita menjejakkan kaki ke bumi, ke tanah barakah. Sebab dalam dunia ni kan, dalam kehidupan inilah maksudnya ada hari-hari yang penuh barakah macam hari Jumaat, ada bulan-bulan yang penuh kemuliaan, bulan Ramadan, ada tempat yang penuh dengan barakah, antaranya Mekah, Madinah dan juga Palestin, Masjid Al-Aqsa. So 3 tempat ni, dan mudah-mudahan hadis Rasulullah, janganlah kamu berkelana atau melancong ke mana-mana sehingga kamu tidak pergi ke 3 tempat ini, yakni Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga ini Rasulullah yang kata hadis Rasulullah, dan juga Palestin, Masjid Al-Aqsa. Jadi mudah-mudahan kita menjadi tetamu Allah ketiga tempat ini, kawasan ataupun tempat-tempat yang penuh keberkahan ini, dengan memulakan kita mengikuti kelas bahasa Arab. Jadi saya menjemput anda semua untuk minggu hadapan kita kelas bahasa Arab kita pada hari Ahad jam 9 malam. Dan teruskan ikuti Facebook Aman Palestin Sabah untuk anda mendapatkan program-program atau berita-berita berkaitan dengan program-program yang kami akan buat. Sebab kita ada live sebenarnya. Kita ada live untuk perkongsian baru-baru Maulidur Rasul, Tazkirah Jumaat kita akan buat setiap Jumaat, dan juga kita ada perkongsian berkaitan dengan apa yang berlaku di Yaman, apa yang berlaku di Palestin, supaya kita sentiasa cakna. Dan begitu juga apa yang berlaku di negara kita. Jadi mudah-mudahan para sahabat semua, sekarang ini kita tengah bergembira dengan kita belajar bahasa Arab berkaitan dengan pelancongan, macam mengajak kita untuk orang kata tidak sabar untuk melancongkan, tidak sabar untuk menjejakkan, atau orang kata keluar daripada rumah ni, mau pergi ke daerah lain, mau pergi ke tempat lain. Jadi mudah-mudahan kita teruskan, jangan lupa doa kepada Allah agar Allah lindungi kita daripada virus, daripada segala balai, sama ada turun dari langit ataupun virus yang ada di sekitar kita. Dan jangan lupa untuk kita amalkan SOP yang telah ditetapkan oleh pemimpin kita, insyaAllah. Mudah-mudahan kita terhindar daripada pandemik yang sekarang tengah melanda. Dan itu sahaja untuk malam ni. Saya ucapkan jutaan terima kasih yang bersama, dan insyaAllah minggu depan kita jumpa pada hari Ahad jam 9 malam, dan kita akan teruskan pembelajaran bahasa Arab kita. Jadi sebenarnya selama ni kalau saya belajar bahasa Arab kan satu ayat. Maksudnya kalau ikan apa bahasa Arab dia apa semua, kecuali bertanya kabar begitu. Tapi hari ini malam ni lain sikit. Kita belajar bahasa, dia mengikut tema pelancongan, apa yang perlu kita utarakan, apa yang biasa
yang biasa kita akan tanya bila kita melancong. Jadi itu adalah antara orang kata pemula pembelajaran yang menarik. Jadi itu saja untuk malam ini. Saya mohon maaf atas segala kelemahan dan mudah-mudahan minggu hadapan kita jumpa lagi di Facebook Aman Palestin Sabah. Okey. Jadi saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.